Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke video kedua ya. Okey. Berkenaan video kedua ni, cikgu akan gabungkan teruslah tahun, hari dan bulan dan juga tahun, hari dan bulan. Okey. Kenapa kita nak kena belajar tiga-tiga ni dalam masa hari ni juga? Sebab awak kena ingat, awak belajar matematik hanya sekali seminggu. Kalau cikgu ikut subtopik, nanti kita tak habis silibus. Kalau awak semak buku teks awak, untuk tajuk masa je ada lebih kurang dalam 50 muka surat. Okey, banyak. Jadi kita takut kita tak sempat. Sekarang dah bulan 8. Okey. Jadinya kita tak cukup masa. Jadi cikgu memang kena habiskan. Kalau kita belajar kat sekolah, tiga-tiga perkara ni kita memang dah habis belajar dalam masa seminggu lah. Okey. So sebelum kita belajar tentang nak cari tempoh, bulan dan hari, kita akan belajar dulu berkenaan dengan tahun lompat. Okey. Apa itu tahun lompat? Dalam tahun lompat, Februari ada 29 hari. Okey. Tahun lompat hanya berlaku 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Okey. Bagaimana terjadinya tahun lompat? Kenapa berlakunya? Kalau hari tahun-tahun biasa bukan tahun lompat, Februarinya 28 hari. Tapi kenapa bila tahun lompat, Februarinya 29 hari? Okey. Cikgu terangkan ya. Okey. The Earth orbits the Sun. Maksudnya bumi mengelilingi paksi, mengelilingi ni selama setahun. Siap satu putaran ni, lengkap satu putaran ni, ianya adalah setahun. Kalau bumi berputar pada paksinya, bumi berputar sendiri saja, itu adalah pergerakan siang dan malam. Tapi bila bumi mengelilingi matahari, satu putaran lengkap ini adalah setahun. Setahun ada 365 hari. Tapi sebenarnya bila bumi ni dia mengelilingi matahari, dia mengambil masa 365 1/4 hari. Lebih 1/4. Tetapi ingat tak kita belajar pecahan, 1/4 ni tak cukup sehari. Okey. So apa cendekiawan-cendekiawan ni buat? Apa ilmuwan-ilmuwan ni buat? Okey. Contoh tahun pertama 365 1/4 kan. Tapi 1/4 ni dia keluarkan. Dia cuma ambil 365. Tahun kedua pun dia keluarkan juga. Tahun ketiga pun dia keluarkan juga. Bila masuk tahun keempat, yang mana dia keluarkan tadi tu, dia masukkan pada tahun keempat. Ini hanya sekadar untuk pengetahuan awak sahaja ya. Ini hanyalah sekadar pengetahuan tambahan. Jangan awak risau pula, dalam matematik keluar ke soalan ni? Tidak. Ini cikgu sekadar nak memahamkan awak. Kenapa Februari ada 29 hari? Kenapa Februari ada 29 hari? Okey? Kalau tahun lompat. So, apa mereka buat ialah, pada tahun pertama mereka anggap hanya 365 hari sahaja. Maksudnya yang lebih tu mereka keluarkan. Okey? Yang lebih ni mereka keluarkan. 1/4 ni mereka keluarkan. Apa mereka buat? Mereka tambah pada tahun keempat. Mereka tambah pada tahun keempat. Apabila 1/4 hari ni mereka tambahkan lagi yang tadi mereka keluarkan yang 3 tahun asalnya tadi, 3 tahun atas tadi, 1/4 tambah 1/4, 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 dah jadi 4/4. Dah jadi 4/4. 4/4 kalau kita lukis pecahannya, okey, kita lukis pecahannya, cikgu tunjuk contoh lah, cikgu tunjuk dalam bentuk color. Biar awak faham. Ini tahun pertama. Ini tahun pertama 1/4. Bila tahun kedua, kat sini. Okey, ini tahun kedua. Bila tahun ketiga,
kat sini. Okey, ini tahun ke-3. Ini tahun ke-3. Bila tahun ke-4, yang 1, 2, 3 ni dia masuk sekali. Tahun 4 memang dah ada lah. Jadi, bila semua sekali, dia dah jadi 1/4 hari, tambah 1/4 hari, tambah 1/4 hari, tambah 1/4 hari. Dah cukup 1 hari. Maksudnya, bila tahun ke-4, barulah cukup 1 hari. Yang asalnya tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni, dia keluarkan. Maka, jadilah yang asal tambah 1 hari ni, maka tahun ke-4 ni jadilah 366 hari. Maksudnya tahun lompat ada 366 hari. Okey. Seterusnya, bagaimana kita nak tahu tahun itu adalah tahun lompat ataupun tidak? Okey, cara untuk mengetahui tahun lompat tu adalah tahun itu adalah tahun lompat atau tidak, ramai pelajar ada silap. Okey, contohnya lah dia nampak tahun ni. Okey, bila cikgu tanya macam mana awak tahu tahun tu tahun lompat? Okey, contohlah cikgu bagi awak 1998. 1998 ni tahun lompat tak? Tahun lompat cikgu, kenapa? Kenapa awak cakap 1998 tahun lompat? Sebab kita tengok yang belakang ni. Yang belakang ni 8 ada dalam sifir 4. Kan tahun lompat cikgu cakap kan 4 tahun sekali kan. So dia memang betul lah ada dalam sifir 4, betul. Tetapi kita tak boleh anggap macam ni. Okay. So maksudnya awak nak cakap kalau 1994 pun belakangnya 4 ni, maksudnya dia adalah tahun lompat sebab dia ada dalam sifir 4. Tidak ya, tidak. So macam mana cara nak menentukan ianya adalah tahun lompat ataupun tidak? Cara nak tentukan. Yang ini memang bukan info tambahan, bukan ilmu tambahan. Ini memang masuk dalam peperiksaan. Ini memang masuk dalam peperiksaan. So, tolong dengar betul-betul. Yang tadi itu sahaja hanya pengetahuan tambahan. Okey, yang tadi itu sahaja. Okey, cara nak tentukan tahun lompat, senang sahaja. Tahun tu bahagi dengan 4. Okey, tahun tu bahagi dengan 4. Jika tiada baki, maka ianya adalah tahun lompat. Okey, jika ada baki, maka ianya bukan tahun lompat. Okey, bukan tahun lompat. Okey, ini cara nak tentukan tahun lompat. Tolong salin nota ni. Nota ni tolong salin ya. Tolong salin. Yang tadi contoh-contoh yang cikgu bagi, kalau awak rajin awak salin lah. Okey, tapi yang nota ni memang kena salin. Okey. So, jom kita tengok contoh. Yang penting bahagi 4. Okey. Tadi Cikgu Farah kata 1994. Okey, jom kita semak. 1994 ni adalah tahun lompat ataupun tidak? Okey. 4 darab 4, 16. Turunkan 9. 9. Turunkan 4. 8. Baki adalah 2. Ada baki kan? Kalau ada baki, maksudnya 1994 ni bukan tahun lompat. Asal ada baki je, bukan tahun lompat. Okey. Kita tengok soal tahun lain pula. Okey, katakanlah 2020. Tahun lompat ke tidak? Okey, 4 darab 5. Turunkan. 4 darab sifar. Turunkan. 5. Okey, ada baki tak? Tiada baki. Bila tiada baki, maka 2020 adalah tahun lompat. Bila tahun itu adalah tahun lompat, maka Februarinya adalah 29 hari. Dan tahun itu
nilai harinya bukan 365 lagi, tapi 366 hari. Okey. So, kita tengok kenapa Cikgu Farah ajar ni. Okey. Ini perkara yang pertama, tahun lompat. Seterusnya, kita nak tahu cara bagaimana nak mengira hari. Ini mungkin awak dah tahu ya, sebab mungkin cikgu-cikgu awak masa awak dah ajar 1, 2, 3, 4 dah ajar. Okey. Tapi tak apa, cikgu terangkan juga. Awak genggam jari awak. Awak nampak tak dekat sini ada lekuk. Yang lekuk ni kita mulakan dengan Januari. Januari, lepas tu tenggelam. Februari, lepas tu lekuk. March, April, Mei, Julai, Jun, lepas tu Julai. Kemudian sambung lekuk sebelah Ogos. Okey. Bila dia lekuk, dia adalah 31 hari. Ni semua lekuk. Lekuk, lekuk, lekuk. Bila dia tenggelam, ini adalah 30 hari. So, tengok dia kata lekuk atas 31 hari. Kalau lekuk bawah 30 hari. Kecuali Februari. Februari adalah 28. Kalau tahun lompat dia 29. So, dekat sini kalau Julai kita sambung lekuk dia. Ogos. Kemudian yang ini September. Kemudian Oktober. Yang lekuk bawah November. Yang atas Disember. So yang lekuk ni 31 September, 30 November. 30. So sebenarnya dia simple je. Mula daripada Januari, selang dia mesti 30. Lepas tu Mac, selang. Yang sebelah-sebelah cuma Julai dan Ogos sahaja 31 hari. Okey, maksudnya macam mana? Okey, Januari, Februari. Kalau awak tak nak pakai lekuk, awak boleh fahamkan yang inilah. Cuma kalau ada lekuk tu memang mudah lah. Lagi mudah. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, mula dengan Januari 31. Selang 1 bulan mesti 31. Okey, sampai kat Julai dia sebelah dengan Ogos, 31 juga. Yang lain semua selang. Julai dengan Ogos je tak nak selang. Okey. Lepas tu yang selang ni kecuali Februari sahaja 28 atau 29, 30, 30. So senang memang pakai lekuk kat tangan awak tu lah. Ni seolah-olah macam orang kata kita bawa nota masuk periksa tangan kita ni. Kita dah nampak dah lekuk 31 hari. Yang tenggelam tu adalah 30 hari. Ataupun kalau Februari 28 hari. Okey. Seterusnya, kenapa kita nak belajar Januari dengan kenapa kita nak belajar tahun lompat dan juga bilangan hari. Okey, kita tengok soalan 2A. Soalan 2A, okey. Soalan 2A ni simple, paling simple. Sebab apa? Berapakah tempoh yang berikut dalam hari daripada 2 Januari hinggalah 13 Januari? Bulan yang sama. 2 Januari 2018 hinggalah 3 Januari 2018. Okey, kalau kita tengok kalender 2 Januari, cikgu rasa cikgu ada simpan. Okey, Januari 2018. Kita mulakan dengan, dia kata dia minta daripada 2 Januari hinggalah 13 Januari ni berapa hari. So berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 hari. Tu je lah, awak kira manual sahaja. Kira cara kerja dia macam mana? Cara kerja dia tak payahlah awak lukis kalender ni. Tak perlu pun. Apa yang awak kena buat ialah, kalau soalan A ni, okay, kalau soalan A ni, apa yang awak kena buat ialah, okay, okay, soalan A, 2 Januari, 3 Januari. Kira. Ini kalau dia 1 bulan ya. 1 bulan, 4 Januari pula.
satu bulan yang sama. 5 Januari, 6 Januari, 7 Januari, 8 Januari. Okay, cikgu tak muat bawah, cikgu sambung 11. 9 Januari, 10 Januari, 11 Januari, 12 Januari, 13 Januari. Kemudian kita kiralah ada berapa hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2, sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sorry, 12 hari. So, jawapannya adalah 12 hari. So, cikgu markah ambil kat mana? Ini adalah jalan kerja. Sini satu markah, sini satu markah. Kalau soalan tu 2 markah. Okey? Soalan A. Tu senanglah soalan A. Alamak. Soalan A senang sebab bulan dia sama. Kalau soalan B, awak tengok. Soalan B, bulan dah tak sama. So, kita kira ikut bulan. Kita bahagikan bulan dia. So, sekarang bulan yang terlibat ada bulan Februari. Soalan B daripada 14 Februari hingga 6 April. So, bulan yang terlibat ada Februari, ada April. Antara Februari dan April ada bulan apa? Antara Februari dan April ada bulan apa? Bulan Mac. Bulan Mac ni berlaku tak? Terlibat tak? Terlibat. Sebab apa dia kata? Berapakah tempoh yang berikut dalam hari? 14 Februari 2020 hingga 6 April 2020. So, terlibat tak? Mac terlibat lah. Mestilah lalu kan? Jadinya, kalau daripada 14 Februari, kita tengok setiap bulan lah. Kita tengok setiap bulan. Okay, kita tengok setiap bulan. Okay, kita tengok Februari. Februari ni bermula daripada 14. Februari ni bermula daripada 14. 14 sampai berapa hari bulan habis Februari? Kalau 2020, cikgu tadi kebetulan kita kira. Ni sebab itulah kita nak tahu tahun lompat ke tak. Kita nak tahu Februari 2020 ni sampai 28 ke sampai 29. Tadi kita dah kira kan 2020 ialah tahun lompat. So, Februarinya 29. So, 14 hari bulan, 15 hari bulan, 16 hari bulan. Kena kira manual macam ni ya. Awak kira pelan-pelan. Tak ada masalah pun. Senang je. Pelan-pelan kira. Sebenarnya soalan tempoh ni paling bagus kalau untuk awak yang lemah darab bahagi. Sebab apa? Soalan dia tak ada apa-apa pun untuk tempoh yang hari bulan ni lah. Cuma kira manual sahaja. 28 hari bulan kalau bukan tahun lompat. Sekarang 2020 ialah tahun lompat. So, okay. Tulis dulu tarikhnya. Mac nak tulis ke tarikhnya? Tak perlu. Sebab apa? Mac ni dia memang penuh berlaku. Penuh dia pakai. So, Mac ni berapa hari tadi kalau kita tengok lekuk? Mac ada 31 hari. So, terus tulis 31 hari. Kenapa? Dia tanya dalam hari. Tempoh berapa hari? Okay, April. April ni hingga 6 April. 7 April terlibat tak? 8 April terlibat tak? Tak terlibat. Hingga 6 April sahaja. So, 1 hari bulan April terlibat. 2 hari bulan pun. 3 hari bulan. 4 hari bulan. 5 hari bulan. 6 hari bulan. So, semua sekali ada berapa? Okey, kita kira daripada Februari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Okey, kat sini ada 16 hari untuk Februari sahaja. Mac dah tak ada lah. Mac dah senang sebab kita dah kira. April ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, April ada 6 hari. Kemudian 16 hari. Untuk Februari 16 kan? Untuk Mac 31 hari. Untuk April 6 hari. Tambahkan
Dapatlah jawapannya 53 hari. 53 hari. Okey, ni nanti awak tambah bentuk lazim lah. Itu untuk soalan B. Okey. Untuk soalan C, okey, soalan C, cuba tengok soalan dia. Dia kata 9 Oktober 2019 hingga 5 Februari 2020. Cikgu, bulannya bukan bulan, tahunnya tak sama. Tak apa, kita tengok bulan yang terlibat dulu. Okey, kita relax je, kita tengok bulan yang terlibat dulu. So jom kita tulis bulan yang terlibat dulu. Bulan yang terlibat adalah Oktober. Oktober. Kemudian November. November ni penuh lah. Disember pun penuh. Januari pun penuh. Yang tak penuh Februari. Yang tengah-tengahnya November, Disember, Januari. Okay, Oktober, November, Disember, Januari. So untuk yang penuh ni kan dia lalu. November ni penuh-penuh dia lalu kan. Disember pun penuh-penuh dia berlaku. Januari pun tempohnya penuh-penuh berlaku. Tak payahlah awak buat apa-apa kiraan. Awak cuma faham, okey, November ni berapa hari? November berapa November? November 30. So November 30 hari. Disember of course lah 31 hari. Januari start balik 31 hari. Okey, Februari. Cikgu, Februari 29. Februari 29 sebab 2020. Sabar. Kita tengok. Sebab Februari ni tamat. So kita tak sampai pun 29. Dia cuma sampai 5 Februari je. So kita kira sampai 5 je lah. So Oktober, 9 Oktober. So apa hari bulan yang terlibat? 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan. Kita buat satu-satu, perlahan-lahan kita buat. Senang macam ni je. Oktober sampai 31. Okey, ni hari bulan. Hari bulan ni awak tak tulis pun tak apa. Yang penting kita nak tahu berapa hari dia. Okey, tulis berapa hari bulan dulu. Lepas tu kita tengok pula yang ini. Februari ni dia kata sampai 5 Februari. So 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan. 6, 7 terlibat tak? Tak terlibat sebab dia cuma sampai 5 Februari sahaja. Seterusnya kita kira berapa hari lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So yang terlibat adalah 23 hari. Yang ini dah ada. November dah ada, Disember dah ada, Januari dah ada. Okey, untuk Februari 1, 2, 3, 4, 5. Yang terlibat ialah 5 hari. So apa cara kerjanya? 23 tambah 30 tambah 31 tambah 31 tambah 5 hari. So carilah jawapannya berapa. Okay, so 53, 23 tambah 30, 53. Tambahkan dengan 31 tambah 31, 62, 62 tambah 5, 67.
Okey, 120 hari. Dia kena buat manual macam ni lah. Simple saja. Awak cuma cari bulan yang terlibat sahaja. Bulan yang mula ni memang tak cukup, yang akhir pun tak cukup. Yang tengah-tengah ni mesti cukup. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari dan bulan. Cikgu stop dekat sini dulu sebab cikgu rasa macam panjang sangat. Cikgu stop kat sini dulu. Kita akan belajar next video untuk tahun, hari dan bulan. Okey? Sekian, terima kasih. Awak tengok ni, awak buat latihan. Yang macam tadi hari dan jam kan, awak tengok videonya, awak buat latihan hari dan jam. Lepas tu, awak tengok video yang ni pula, awak buat latihan hari dan bulan. Nanti lepas ni, awak tengok video tahun, hari dan bulan tu, lepas tu awak buat latihannya. Okey? Sekian, terima kasih.